Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam siri yang ke-8 pada kali ini yang membincangkan tentang pengenalan sekularisme, di mana sekularisme ini pada asasnya satu pemikiran yang bertentangan dengan Islam, dan pertentangan itu tidak semestinya dia memusuhi, tetapi pemikiran ini pemikiran yang tidak peduli kepada agama, abaikan agama, pemikiran yang tidak kisah kepada agama. Jadi untuk menjelaskan lagi definisi pengenalan kepada sekularisme ini, mari kita lihat definisi dan penjelasan yang diberikan oleh 4 kamus, iaitu daripada Kamus Dewan, daripada Kamus Britannica, Encyclopedia Britannica, daripada Encyclopedia Oxford, dan juga daripada Kamus Webster. Di mana dalam Kamus Dewan ini yang merupakan kamus yang sering kali kita gunakan dalam kalangan rakyat Malaysia, mendefinisikan sekularisme sebagai suatu pemikiran yang menolak agama dan juga pemikiran yang memisahkan agama dari urusan keduniaan. Persoalan di sini, adakah pemikiran sekularisme itu menolak agama, ataupun mestikah sekularisme itu menolak agama? Ini suatu penjelasan yang penting, kerana pemikiran sekularisme ini tidak semestinya dia membenci agama. Tidak semestinya dia memerangi agama seperti mana yang berlaku kepada Kamal Atatürk, yang membenci agama, yang berusaha mengubah ajaran Islam, mengubah agama Islam, mengubah azan, mengubah solat, mengubah pakaian orang Turki, dan seperti mana yang berlaku kepada Kamal Atatürk. Sekularisme ini tak semestinya memerangi agama, membenci agama. Sekularisme ini dia satu pemikiran yang tak peduli kepada agama, pemikiran yang tidak kisah kepada agama, pemikiran yang tak ambil tahu tentang agama, pemikiran yang menganggap agama ni tak ada kaitan dengan kehidupan. Maka sekiranya dia pakai pakaian ikut suka dia, sekiranya dia nak minum ikut suka dia, nak makan ikut suka dia, nak pilih bank mana yang dia nak berurusan dalam peminjaman ataupun dalam pelaburan, ataupun dia nak buat loan dengan mana-mana bank ikut suka dia tanpa ikut panduan agama, ini pemikiran sekular. Kerana pemikiran sekular ini tak semestinya pemikiran yang membenci agama, menolak ataupun memerangi agama, tak semestinya begitu. Sekiranya dia tak solat pun, tak solat, termasuk dalam sekular juga. Sekiranya dia tak puasa, ikut suka dia, nak puasa, nak solat, dia ikut suka dia, bererti dia memisahkan dirinya daripada tuntutan agama. Dia mengeluarkan dirinya daripada tuntutan agama. Apabila dia mengikut kehendaknya sendiri, apabila dia ikut hawa nafsunya, apabila dia ikut keinginannya, maka itulah yang dikatakan sekularisme. Kerana sifat kepada agama mengikat manusia. Sifat kepada agama ini dia mengikat segala tindakan kita. Kita tidak boleh pakai ikut suka kita. Kita tidak boleh minum ikut suka kita. Kita tak boleh buat apa ikut suka, melainkan mestilah menerusi panduan yang ditetapkan oleh agama. Ini perlu difahami dengan jelas. Sebab ada orang yang menganggap dia sekular ni mesti perang agama, mesti memerangi agama, mesti menolak agama secara jelas. Tidak. Dia mungkin berlaku secara jelas, dia mungkin berlaku secara halus. Yang kedua, daripada Encyclopedia Britannica, di mana dalam Encyclopedia Britannica ini didefinisikan sekularisme sebagai satu gerakan sosial yang mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Dengan kata lain, kehidupan di dunia ini yang menjadi keutamaannya. Dia nak seronok, dia nak hidup senang, dia nak hidup mewah, dan
kesenangan, kemewahan itu yang dipikirkan tanpa memikirkan tentang dosa dan pahala. Kita orang Islam ada dua perkara, dosa dan pahala. Sikit-sikit dosa, sikit-sikit pahala. Kerana itulah yang menjadi ukuran kepada kita di dunia ini. Kan? Kerana apabila kita tidak mementingkan tentang soal dosa dan pahala, maka kita menjadi seorang yang sekularis. Kemudian dia lihat daripada ensiklopedia Oxford, di mana menurut ensiklopedia ini, sekularisme merupakan pemikiran keduniaan ataupun materialis. Kerana keduniaan ini, dia seorang yang materialis. Kerana perkara yang berkaitan dengan akhirat ni tidak dilihat. Yang dosa pahala, siapa ada lihat dosa pahala? Siapa ada lihat neraka? Semua ni tak nampak dan tidak dilihat oleh manusia. Manakala kehidupan di dunia ini, kan, rumahnya, keretanya, pangkatnya, kejayaannya, rumah dan sebagainya, semua benda yang boleh dilihat. Sekiranya dia menumpukan kepada perkara yang boleh dilihat ini, maka itulah satu pemikiran yang sekularis. Bagi seorang yang sekularis, agama tak sepatutnya menjadi asas kepada akhlak dan juga kepada pendidikan. Maknanya segala tindakan seorang yang sekular ini semuanya tidak berteraskan kepada agama. Semuanya berteraskan kepada keinginannya, semua berteraskan kepada kehendaknya, semua berteraskan kepada hawa nafsunya, dan tidak ada kaitan langsung pun semua itu dengan panduan ataupun dengan titipan daripada agama. Ini seorang yang sekularis. Bagi Kamus Webster pula, seorang yang sekularis ni ialah seorang yang mempunyai semangat keduniaan ataupun aliran keduniaan. Seperti mana tadilah, dia aliran keduniaan, semangat dunia, yang menolak perasaan, menolak iman, menolak ibadat. Dia tak fikir tentang iman, tak fikir tentang ibadat, tak fikir tentang dosa dan pahala. Kan? Dan akhirnya dia membawa pemisahan kepada agama dan negara. Bila disebut pemisahan agama dan negara ini, seorang yang sekularis tidak semestinya dia berkaitan dengan negara. Pemisahan agama dan negara, kan, agama negara sekular. Dia mungkin berlaku kepada peribadi. Peribadinya seorang yang sekular. Dia tak semayang, sekular. Dia tak puasa ni, sekular. Dia buat ikut suka dia, tu sekular. Kan? Kerana sekular ni ialah satu pemikiran yang la diniyah, pemikiran yang tidak ada agama, ikut suka ni. Kan? Ini bahaya yang disebut pemikiran ikut suka ni, kerana pemikiran ikut suka ni merupakan satu pemikiran mengikut kehendak sendiri, mengikut hawa nafsu sendiri, yang semua ini tidak sesuai ataupun tidak selari dengan tuntutan agama. Kita tak mahu apabila disebut sekular ini, dia langsung terfikir pemerintahan, soal pemerintahan sahaja. Sedangkan dirinya yang tidak mengikut perintah agama, dia tak rasa dia seorang yang sekular. Ada orang tanya, Ustaz, dia kata, adakah sekular ni sebut dalam Al-Quran? Kan? Memang perkataan sekular ni tak sebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran perkataan fasik. Yang disebut dalam Al-Quran perkataan zalim, perkataan munafik, perkataan kufur, perkataan syirik. Semua-semua ni disebutkan dalam Al-Quran Karim. Bagi kita yang mengkaji dan belajar tentang sekular ini, ada sekular yang membawa kepada kufur, ada sekular yang membawa kepada fasik, ada sekular yang membawa kepada munafik, ada sekular yang membawa kepada syirik. Sekular ni pada asasnya dia pemikiran yang merasakan dirinya tiada kaitan dengan agama, dan bagi yang mereka yang merasakan tiada kaitan dengan agama ini ada level lah. Ada level yang membawa kepada kufur, ada level yang membawa kepada syirik, ada level yang membawa kepada munafik, fasik dan sebagainya. Jadi untuk lebih kita memahami tentang konsep sekularisme ini, mari kita tengok seperti apa yang kita telah belajar sebelum ini tentang perkataan tauhid. Perkataan tauhid ini, sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, dia adalah suatu keyakinan kita yang menumpukan kepada Tuhan yang satu. Keseluruhan hidup kita, makan minum kita, apa yang kita nak capai dalam hidup mestilah ditumpukan kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ila Allah, kata Allah Taala. Maka kamu carilah Allah.
Dengan kata lain, semua yang terdapat dalam hidup kita ini mesti tumpu kepada Tuhan yang satu. Apabila kita merasa tidak terikat dengan satu matlamat yang satu ini, maka di situlah bermulanya sekularisme. Kerana dalam Islam, keseluruhan hidup kita terkait dengan 5 hukum, iaitu sama ada wajib, haram, sunat, makruh ataupun harus. Kadang-kadang wajib. Belajar ada yang wajib dan ada yang sunat. Haram, ada makan yang haram, ada makan yang sunat. Kahwin pun ada kahwin yang haram, kahwin yang sunat. Bukan kahwin tu sunat sahaja ataupun sunnah sahaja. Dah, ada yang boleh membawa kepada wajib, ada yang kadang-kadang kahwin tu haram, ada kahwin yang sunat, ada kahwin yang makruh. Dan ini nak cerita tentang satu-satu perkara. Dalam tindakan manusia ini ada 5 kategori. Dengan kata lain, kita terikat dengan 5 ini dalam hidup. Apabila manusia ni langgar perkara ini, bila manusia ni tak kisah tentang 5 hukum ini, wajib pun dilanggar, haram pun dibuat, dan perkara sunat pun dilanggar, dia tak peduli tentang perkara ini, itu sekular lah. Sekular. Sebab hidup kita ni mesti terikat dengan Islam. Dalam akidah kita, yang dipanggil dengan tauhid, yang mengikat semua tindakan kita. Bukan soal dalam akidah tauhid sahaja, dalam soal ketuhanan sahaja, tetapi seluruh hidup kita. Dalam fiqah ada tauhidnya, dalam tasawuf ada tauhidnya. Semuanya mesti tertumpu kepada Tuhan yang satu. Ini perlu jelas. Bila kita bincang tentang kehidupan di dunia ini, dalam definisi-definisi yang diberikan dalam kamus-kamus tadi, biasa disebut perkataan dunia. Apa itu dunia dan apa itu akhirat? Ini perlu jelas. Sebab ramai yang gagal untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan dunia. Dia kata dunia ini kan, kejayaan hidup, kemewahan hidup ni semua dunia. Kereta besar dunia, kereta mewah dunia, rumah besar, banglo, ini semua dunia. So apa sebenarnya dunia dan apa sebenarnya akhirat? Kita tengok perkataan dunia ini berasal daripada perkataan dekat. Daripada perkataan dana yadnu, dekat. Dekat ini bermaksud apa-apa yang tidak boleh membawa kepada pahala dan tidak menjauhkan perkara daripada dosa. Ini dunia. Dunia ni ada perkara-perkara yang tidak boleh membawa pahala dan tidak menjauhkan daripada dosa. Ini dunia. Apa dia? Rumah. Sekiranya rumah kita tak boleh bawa pahala, tak boleh bawa tak boleh menjauhkan kepada dosa, itu adalah dunia. Begitu juga akhirat. Akhirat ni ialah supaya kita faham perkataan perbezaan antara dua perkara ini. Kan, akhirat ni ialah jauh. Akhir. Kan, apa-apa yang boleh membawa manusia kepada pahala dan menjauhkan dosa, maka itu adalah akhirat. Kan, apa-apa yang boleh menjauhkan, yang boleh kita mendapat pahala. Apa dapat pahala? Rumah kita boleh dapat pahala. Janganlah bising. Seterusnya mari kita lihat perbezaan antara dunia dan akhirat. Di mana dunia ini adalah benda yang dekat, manakala akhirat ialah perkara yang jauh. Dunia ini adalah apa-apa perkara yang tidak boleh membawa pahala dan tidak boleh dan tidak boleh menjauhkan daripada dosa. Maknanya kan, sekiranya rumah kita, rumah yang besar, tidak boleh bawa kita dekat dengan pahala, ini adalah rumah dunia. Kereta besar tak boleh bawa kepada dunia, ini adalah ini adalah perkara dunia. Kan, apa-apa yang tak boleh bawa pahala dunia lah. Kan, dan apa-apa yang boleh bawa pahala itu adalah akhirat. Kan, masalah di kalangan manusia apabila mereka menganggap bila rumah yang rumah mewah ataupun rumah banglo, kereta mewah, ini adalah dunia. Ustaz, ini dunia ustaz. Tak boleh kita dunia-dunia ni, kita nak akhirat. Akhirat macam mana? Akhirat ni kita pakai lebih kurang je lah ustaz. Kita naik basikal buruk, basikal tua je lah ustaz. Ini akhirat. Kereta mewah, ini semua dunia. Ini dunia bagus ustaz. Kita kena tinggalkan dunia, kita kena cari akhirat. So ini satu kefahaman yang silap. Kerana dunia ini adalah apa-apa yang boleh membawa kita kepada pahala. Ini adalah dunia.
Apa-apa yang tidak boleh bawa kepada pahala, ini dunia. Rumah kita, sekiranya kita tak ada boleh bawa pahala, kan? Dalam rumah kita tak mendorong untuk kita sembahyang, kita pun tak ajak orang datang rumah, kan? Maka ni rumah yang rumah dunia lah, kan? Pinggan mangkuk dunia, langsi dunia, ada langsi akhirat, ada pinggan mangkuk akhirat, ada basikal akhirat, ada kereta akhirat, ada duit akhirat. Sekiranya semua tadilah, lansinya, rumahnya, pinggan mangkuknya, kenderaannya, yang boleh mendorong untuk dia boleh dapat pahala dan menjauhkan daripada dosa, ini adalah akhirat, rumah akhirat, kereta akhirat, walaupun mewah selama sekalipun. Sekiranya basikal tu, dia naik basikal, tapi basikal tu tak bawa dia pahala, dia walaupun dia naik basikal, umur pun dah 70, sepatutnya orang 70 ni rajin datang masjid dah, tapi dia duduk lepak, kan, sampai pukul 8 malam, kan, sehingga dia tidak boleh bawa kepada pahala, maka ini basikal dunia, kan. Kereta mewah ni adalah kereta akhirat. Sekiranya kereta tadi digunakan untuk jalan-jalan kebaikan, memudahkan kehidupannya, dan kehidupannya itu menjurus kepada mencari pahala, maka ini yang disebut sebagai akhirat. Ini perlu jelas, sebab dalam definisi-definisi ini yang diberikan tadi banyak menyebut tentang urusan keduniaan, kan. Cumanya dunia yang dilihat daripada perspektif Islam ini, apa yang boleh tidak bawa pahala, inilah dunia. Sekiranya boleh bawa pahala, kereta, rumah, apa segala kemewahan itu adalah perkara yang boleh untuk nak mendekatkan manusia kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang disebutkan benda akhirat. Sebab akhirat ini daripada perkataan akhir, dunia daripada perkataan dana bermaksud dekat, akhirat maksud lambat, akhir. Jadi perkara yang dekat apa dia? Kehidupan kita ni dekat. Perkara yang berkaitan dengan dosa pahala, perkara yang lambat. Yang lambat akhir. Yang kita akan tahu selepas kita mati ini. Jadi ringkasnya daripada definisi yang diberikan tadi, kan, sekularisme ni merupakan satu fahaman kebendaan, satu fahaman material yang menumpukan kepada benda-benda nampak, kepada tidak ditumpukan kepada perkara dosa. Perkara dosa dan pahala ini tidak dilihat, tidak dianggap ada bagi seorang yang sekular, sebab tu dia langgar, sebab tu dia tak kisah, sebab tu dia tak peduli tentang perkara ini. Sama ada dia menolaknya secara jelas ataupun menolaknya secara halus, ataupun paling tidak dia tidak peduli kepada agama, tak peduli kepada dosa pahala. Inilah seorang yang sekular. Dia juga menolak agama sebagai asas dalam bermasyarakat dan negara. Tapi salah faham yang sering berlaku ialah bila disebut sekular, kan, sekular hanya ada berada di tingkat negara. Peribadinya, peribadi ni tak sekular. Dia tak fikir begitu. Dia tak fikir sekiranya dia larut dalam kehidupan dunia. Dia tak fikir sekiranya dia tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak buat perkara ni, dia tak anggap dia seorang sekular. Tak, itu adalah satu pemikiran yang bercanggah dengan Islam. Dan apatah lagi seorang yang sekular ini, dia tak ada rasa bertuhan, dan dia tak ada rasa kaitan dengan Tuhan. Ini kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada definisi-definisi yang diberikan oleh kamus tadi. Namun sebagaimana yang disebutkan tadi, sekular ini ada tahapnya. Ada tahap yang tertinggi menolak agama. Tahap yang kedua tak peduli dengan agama. Tahap yang ketiga ambil agama ikut keperluan. Tahap yang menolak agama ni sangat bahaya. Boleh membawa kepada kekufuran. Sebab dia memerangi agama. Dia menolak agama. Dia menganggap dia tak terima agama. Ini malahan ada setengah mereka yang memerangi, yang bukan sekadar tak peduli tapi perang benci kepada agama. Ini tahap yang paling tinggi yang boleh membawa kepada kekufuran. Manakala tahap yang kedua ni, yang tengah-tengah ni, tak peduli, tak kisah, ikut suka, kan. Yang ini kan, tidaklah sampai tahap kufur, tetapi boleh membawa kepada fasik dan mungkin juga membawa kepada munafik, kepada perangai dan sifat nifak, kerana tak peduli kepada agama,
dan yang paling sekurang-kurangnya dia ambil agama ikut keperluan. Dia nak ikut, tak nak ikut dia tinggalkan. Ini pun bahaya juga, yang boleh membawa kepada fasik, yang boleh membawa kepada nifaq juga. Tapi yang paling tinggi ini kan, seorang yang satu pemikiran yang menolak agama, seperti mana yang berlaku kepada Kamal Atatürk sebagai contoh yang jelas kan. Dan juga sebahagian daripada orang Islam, ada orang Islam yang dia mengaku secara jelas, I Muslim not practice. Ada yang secara jelas mengaku macam gitu kan, dia Muslim tapi nak practice. Tapi dalam konteks Malaysia ni orang tak sebut begitulah kan. Kalau saya pernah jumpa dengan orang mereka, orang Islam kan, dia kata I Muslim not practice. Ini tak berlaku secara keluar daripada mulut orang Malaysia, secara umumnya begitulah. Tetapi dalam tindakan mereka, dalam perbuatan mereka, ada yang tak peduli kepada agama. Ini yang bahaya. Kalau dilihat terjemahan sekularisme ini dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai ilmaniyah. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan ilmaniyah, yang diambil daripada kata dasar ilmu. Ilmun ilmaniyah, dan diletakkan alif, nun dan ya di hujungnya, seperti ruh, ruhaniyah, rabb, rabbaniyah, ilmun ilmaniyah. Jadi kan persoalannya, kenapakah diambil kata dasar sekularisme ni daripada perkataan ilmu? Ini menjadi satu masalah, sebab bila diterjemahkan perkataan ini kepada perkataan ilmu, kan, dia mengelirukan, kerana kenapa pula diberikan erti ke sekularisme ni dengan erti ilmu. Sebab itu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata terjemahan sekularisme dengan ilmaniyah ini satu terjemahan yang tidak teliti, malahan satu terjemahan yang tidak betul. Kerana perkataan sekularisme ini tidak mempunyai kaitan dengan lafaz ilmu dan kata dasarnya. Apa pula kaitan ilmaniyah ni, sekularisme ni dengan ilmu? Kerana ilmaniyah ini satu pemikiran yang tak berkaitan dengan agama kan. Jadi tak berkaitan dengan agama, kenapa nak dikaitkan dengan ilmu pula kan? Ini satu masalah lah dalam soal terjemahan. Sebab itu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata kalau pemikiran sekularisme ini yang lebih tepatnya ialah pemikiran al-ladiniyah, pemikiran al-ladiniyah atau pemikiran ad-dunyawiyah. Al-ladiniyah ni perkara yang tiada agama. Allah diniyah, la ni tiada kaitan, diniyah agama, tak ada kaitan dengan agama. Ataupun pemikiran ad-dunyawiyah, pemikiran yang tiada hubungan dengan agama dan pemikiran yang bersifat keduniaan. Ad-dunyawiyah, pemikiran yang bersifat keduniaan. Sama ada dia tak ada kaitan dengan agama ataupun ad-dunyawiyah ni kan, dua-dua tu adalah sifatnya sama, iaitu yang menolak agama ataupun yang tak ada kaitan dengan agama. Namun bagi Syed Naqib Al-Attas, dia mendefinisikan sekularisme ini dan dia mengatakan bahawa dia merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Latin, iaitu seculum, yang membawa maksud satu generasi ataupun zaman ataupun masa kan. Dia merujuk kepada generasi ataupun zaman kan. Dengan kata lain kan, sekularisme ini merupakan satu fahaman di sini kini kan, satu generasi sekarang ataupun zaman sekarang, di sini kini. Jadi sekularisme kan diterjemahkan di sini kinian. Jarang kita dengar istilah ni kan. Di sini kini maknanya menumpukan kepada masa sekarang, zaman ini kan, bukan zaman selepas ini, iaitu penumpuan kepada zaman sekarang, iaitu kehidupan duniawi kan. Dia punya resultnya sama di antara Yusuf Qaradawi dengan Syed Naqib Al-Attas, resultnya sama. Tetapi cara mereka mendefinisikan itu, satu kan dia melihat daripada sudut bahasa Arab, satu dia melihat dia merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Latin. Apapun kedua-dua tokoh ini menolak sekularisme dengan satu fahaman
yang selesa dengan agama. Malahan menurut Syed Naqib Al-Atas, di sini kini ini kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai huna al-aniyah. Huna al-aniyah. Huna ni maksudnya sini dan al-an maksudnya kini. Sebab itu diterjemahkan di sini kini. Kan? Satu pemikiran yang tidak berkait dengan agama. Kerana bagi seorang yang sekularis, kan, tiada nanti. Tak ada nantilah, kan. Ke akhirat nanti tak ada. Kan. Mereka tak fikir tentang nanti, kehidupan lepas mati ni. Mereka tak fikir tentang urusan berkenaan. Mereka tak fikir tentang adanya di sana. Kan. Di sana maksudnya, kan, ukhrawi, tak ada fikir tentang kehidupan selepas mati, tak ada, kan. Ataupun sekurang-kurangnya mereka tidak mempedulikannya, kan. Sebab itu mereka langgar, nak semayang, nak puasa, nak zakat, ikut suka dia, nak pinjam duit kat mana, nak apa semua, kan. Ini seorang yang sekularis, yang wujud hanyalah alam fizikal ini, kan. Yang kehidupan dunia ni, keretanya, rumahnya, kan. Lalu benda yang berkait dengan dosa pahala, tak ada fikir. Dosa pahala ni metafizik, kan. Dia ada dua, satu fizik dan metafizik. Fizik ni benda nampak, metafizik alam gaib, benda yang tak nampak. Apa yang nampak kereta, apa yang nampak rumah, apa yang nampak kehidupan ni nampak. Tetapi yang tak nampak apa dia? Yang tak nampak tentang dosa pahala tak nampak. Tuhan yang menjadikan tu tak nampak. Perkara ini adalah metafizik, benda yang kita percaya tetapi kita tidak melihatnya. Kepercayaan ini bertentangan dengan pemikiran fizik, pemikiran fizikal yang menumpukan kepada alam keduniaan. Kerana mereka hanya menumpukan kepada benda yang nampak dan tidak menghiraukan dan mengabaikan perkara yang tidak nampak. Ringkasnya, kesimpulan daripada gabungan daripada Syed Naqib Al-Atas dan Qaradawi, kan, menurut Qaradawi, pemikiran ataupun perkataan ilmaniyah ini diterjemahkan dalam bahasa Arab merupakan penggunaan yang salah. Yang maksud sebenarnya ialah al-ladiniyah ataupun ad-dunyawiyah. Bagi atas, perkataan ni kalau dalam bahasa Arab, sekularisme ini boleh diungkapkan sebagai almaniyah ataupun huna al-aniyah. Almaniyah, almaniyah alam sekarang ini, kata Syed Naqib Al-Atas, ataupun huna al-aniyah. Jadi kedua-dua tokoh ini menolak satu terjemahan yang diterjemahkan sebagai ilmaniyah ni, satu pemikiran dan juga satu terjemahan yang tidak teliti, bahkan terjemahan yang salah. Mari kita lihat satu penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang sekularisme ini. Menurut Syed Naqib Al-Atas, sekularisme ini dia beroperasi ataupun dia berfungsi untuk yang pertama, disenchantment of nature, menghapuskan kepercayaan mistik daripada alam. Alam ialah perkara yang nampak, bukan perkara yang tak nampak, bukan perkara mitos, perkara mistik yang tak nampak. Apa maksud disenchantment of nature? Kan? Seorang yang sekularis ni, dia tak percaya kepada perkara mistik, tak percaya kepada mitos, tak percaya kepada dosa dan pahala. Dia seorang yang sekular, dia menghapuskan kepercayaan ni, tak ada, dia kata. Tak dapat dibuktikan secara saintifik. Bagi seorang sekular, dia tak percaya tentang dosa pahala. Mana nampak dosa pahala? Ni yang disebutkan disenchantment of nature. Bagi satu-satu benda, dia tak ada kaitan dengan kepercayaan mistik. Sebagai contoh, kita lihat teori graviti, kan. Bila kita lepaskan sesuatu barang, maka dia jatuh. Satu tarikan ke bumi. Persoalannya, siapakah yang menjadikan tarikan itu? Siapakah yang menjadikan tarikan itu? Bagi seorang sekular, dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan, ataupun dia tak hirau tentang kuasa Tuhan. Kerana yang dia tahu, bila aku lepas, jatuh. Itu dia kata. Kalau aku lepas ni, benda ni jatuh. Siapa yang menjadi, siapa yang meletakkan sistem graviti ini, wallahualam. Dia cakap, aku tak tahu. Dia tidak peduli tentang perkara berkenaan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kepercayaan adanya Tuhan, semua ni tidak dibuktikan. Jadi satu-satu benda ini
perlu dilepaskan daripada alam mistik. Ini seorang yang secularism. Yang kedua, desacralization of politics. Jadi maksudnya ialah menafikan kesucian politik. Politik ini merupakan satu tindakan yang boleh dipersoalkan dan tindakan yang boleh dirasionalkan. Maksudnya apabila satu-satu tindakan itu boleh kita fikirkan sebabnya, boleh kita nyatakan, berikan justifikasi kenapa kita boleh, kenapa dibuat traffic light kat sini, kenapa perlu speed limit 90, 110, kenapa perlu ada speed limit yang tertentu, kenapa nak dihukum dengan hukum yang tertentu, kenapa diletakkan 20, kenapa letakkan 20 tahun, kenapa diberikan sebat 6 kali sebat. Semua ini boleh dipersoalkan. Adapun sekiranya satu-satu keputusan dalam politik itu tidak boleh dipersoalkan, ini ditentang oleh secularism. Sebagai contoh, untuk hukuman hudud sebagai contoh, mesti dipukul kepada penzina, kerak tangan kepada mencuri. Kenapa kerak tangan, tak boleh ke benda lain? Yang benda lain ini boleh untuk nak menghindarkan orang daripada tindakan mencuri, boleh menghindarkan daripada mabuk, buatlah benda lain, tak semestinya dengan cara potong tangan, dengan cara sebat, dengan cara-cara yang dianjurkan oleh agama, kan. Jadi apabila mereka tak dapat memberikan persoalan itu, kan, tak dapat memberikan jawapan terhadap persoalan itu, maka mereka tak terima tentang perkara ini. Sebab itu dalam soal yang berkaitan dengan hudud ataupun dengan berkaitan dengan apa-apa pun, sekiranya alasan yang kita beri itu alasan yang bersifat agama. Sebagai contoh, kita naik komuter, kan. Dia naik komuter ni ada satu coach yang khusus untuk perempuan sahaja, ladies only. Bila kita masuk di situ, kan, kita macam kalau orang lelaki lah masuk kat situ, kan, rasa macam dilihat, dijeling-jeling oleh perempuan. Sebab apa? Sebab masuk di tempat yang coach wanita. Kenapa diwujudkan coach khusus untuk wanita sahaja? Oh, sebab berlakunya gangguan seksual. Sebab kalau campur lelaki perempuan ni bersesak, berlakunya sempit menyempit, ada yang mengambil kesempatan, kan, yang tidak sesuai tentang perkara ini, maka kumpulan hak asasi wanita mencadangkan supaya adanya khusus untuk wanita sahaja. Jadi, kan, alasan yang diberi ialah mengelakkan daripada gangguan seksual. Tapi kalau alasan yang diberi ini ialah mengelakkan daripada pencampuran bebas lelaki dan perempuan yang diharamkan oleh agama, perkara ini tidak dipersetujui oleh kumpulan sekular, sebab alasan yang diberi alasan yang bersifat agama. Tapi kalau alasan yang diberi itu alasan yang logik, kan, ini mereka sokong, yang ini mereka boleh terima. Yang mereka tak boleh terima tentang soal hudud dan sebagainya itu, kan, bukan sebab hudud itu, tapi sebab dia adalah daripada agama yang mereka tidak boleh mempersoalkan dan tak boleh nak rasionalkan. Ini masalah mereka lah. Sedangkan kita tahu dalam hukum hudud ini, kan, satu undang-undang yang datang daripada Tuhan untuk mengatur hidup manusia dalam soal mengelakkan daripada zina dan menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga maruah, dan itu semua ada dalam hukum hudud. Kemudian yang ketiga ialah deconsecration of values. Deconsecration of values ini nak menghapuskan kaitan nilai dengan suci. Tiada nilai kebenaran yang mutlak. Dengan kata lain, kan, suci-suci ini, kan, tiada dalam konteks secularism. Dalam secularism tidak dianggap suci. Benda yang ada ni, itulah dia bendanya. Benda yang dianggap ni, tempat ni suci, tempat ni ada perantu, tempat ni ada mistik, ada kepercayaan tentu tak ada. Mereka tak fikir tentang perkara berkenaan. Perkara ni elok, perkara ni tak elok, juga tidak diterima oleh seorang yang sekular, melainkan sekiranya perkara itu boleh mendatangkan manfaat, dianggap sebagai elok. Sekiranya perkara ini, kan, boleh mendatangkan mudarat, dalam fikiran mereka ini tidak elok. Adapun yang difikirkan daripada agama, mereka tidak memikirkan perkara ini daripada agama. Sebab mereka menolak panduan-panduan daripada agama. Ini yang ada dalam konteks
apa yang disebut sebagai sekularisme ini menolak semua pandangan-pandangan ini. Dia ringkasnya, seorang yang sekular ini kan menumpukan kepada aspek material, menumpukan kepada aspek keduniaan. Keduniaan yang dimaksudkan itu ialah kehidupan ini. Sekiranya dia seorang yang kaya, banyak duit, seorang yang banyak hartanya, sekiranya harta itu digunakan untuk agama, digunakan untuk mencari pahala, ini bukan seorang yang sekular. Tetapi sekiranya dia merupakan orang kaya dan dihanyut kekayaannya itu dengan kehidupannya, tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia seorang sekular. Begitu juga sekiranya seorang yang miskin, naik basikal dia, dan miskin itu tidak bawa dia dekat dengan Islam, tidak bawa dia dekat dengan masjid dan surau, ini adalah seorang yang sekular. Sedangkan kita seorang yang berfikiran tauhid, mestilah meletakkan kecintaan kita dan matlamat kita yang utama adalah untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu penting bila kita belajar tentang tauhid ini, kita perlu untuk membetulkan kompas dalam kehidupan. Betulkan kompas dalam kehidupan. Apa yang kita nak cari? Yang kita nak cari ialah kita nak cari redha Allah. Yang kita nak cari ialah tentang banyakkan pahala. Yang kita nak cari ialah segala usaha yang menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang dapat saya kongsikan dalam topik pengenalan kepada sekularisme ini. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.